dengan kita merasai rendah dan hina kita di depan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosa yang lepas, sedang, yang lagi akan datang, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja, yang tidak sengaja, dosa yang dilakukan secara terang-terangan ataupun bersembunyian, bersendirian. Di semua itu diminta ampun oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengampun. Mudah-mudahan diampunkan. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. 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 Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim 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 wa atubu ilaih. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali kulli wa sahbi kulli ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. واجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. آمين آمين آمين. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat duduk di dalam majlis ilmu ini. Allah bangkitkan kita satu hari lagi di pagi yang penuh dengan keberkatan ini, yang mana tujuan kebangkitan itu tidak lain melainkan supaya kita bertambah hampir dengan Allah. Setiap saat itu adalah peluang untuk kita menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebab-sebab, alasan-alasan yang menyebabkan kita merasa susah untuk kita menghampirkan diri dengan Allah taala. Sebab memang Allah jadikan alam ini, langit, bumi, bintang, semua seluruh alam ini ialah untuk memudahkan kita ingat kepada Dia. Seperti mana kalau kekasih kita memberi hadiah demi hadiah itu, supaya bila kita tengok hadiah itu, teringat terus kekasih itu. Begitulah penciptaan seluruh alam ini dalil sebagai bukti yang menunjukkan akan wujudnya Allah, akan wujudnya segala sifat-sifatnya itu, akan wujudnya segala perbuatan-perbuatannya itu. Jadi tidak jahil lagi manusia itu. Jadi setiap saat itu kita sentiasa belajar. Alam ini adalah madrasah. Jangan kita ingat madrasah tahfiz saja, madrasah pondok saja, ataupun masjid saja. Alam ini darasa, tempat kita belajar. Belajar itu supaya tiap-tiap suatu menunjuk kepada Dia. Tempat suci, bersih, tenang alam ini, supaya menunjuk kepada Dia, supaya ingat kita itu tetap dengan Dia. Itu tujuan. Tujuan kita belajar ilmu, tujuan kita berjemaah, tujuan apa saja yang kita buat itu supaya nak dapat tetap pusatan tumpuan di dalam itu, tidak lari. Dah dapat tetap itu, sekira mana pun kita berkecimpung dengan dunia luar ini, kita tidak akan jatuh lagi. Mungkin pada luaran kita jatuh, untung rugi, sakit sihat, suka duka, puji keji, sokong bangkang. Tapi pada dalaman itu, dia tidak ada suasana lagi, melainkan suasana dia dengan Allah. Jadi sebab itu, kita datang ke masjid, kita buat pengajian, nak peringatkan kenyataan ini. Perkara yang kita belajar ini bukan perkara yang baru. Perkara yang menerangkan itulah kenyataan kehidupan ini. Ya. Jadi insya-Allah kita akan bacakan kitab Jala'ul Qulub bi Dzikrillah, yakni menyuci hati itu dengan zikrullah. Kenapa penting menyuci hati ini? Sebab manusia kenal Allah itu melalui hatinya. Di dalam tubuh diri manusia itu ada Baitullah, ada rumah Allah. Kita datang ke masjid untuk apa? Ibadat kepada Allah. Kita pergi ke Mekah untuk ibadat kepada Allah. Jadi semua itu masjid Baitullah, Makkatul Mukarramah Baitullah. Di dalam hati itu juga ada Baitullah, ada rumah Allah. Maknanya ada tempat yang kita bila ada saja teringat kita akan Allah. Macam kita masuk masjid ini, sebenar-benar mukmin bila masuk masjid, masjid ni isim makan, tempat sujud. Ya. Bila pergi masjid, bila pergi sebut saja Baitullah, maknanya tempat sujud, tempat ibadah. Jadi dalam hati itu sudah ada Baitullah. Ini tempat kita nak pejam mata saja teringat Allah. Ya. Itu. Jadi dia kata Jala'ul Qulub bi Dzikrillah. Kalau benar kita nak kenal Allah, kalau benar kita nak mengalami, merasai wujud Allah itu, maka dicuci hati itu dengan zikrullah, dengan basuhan zikir. Bila sebut saja zikir, ini sebut dan ingat. Ya. Zikir saja bukan hanya sebutan di mulut, subhanallah, la ilaha illallah, tapi ingatan di dalam. Oleh kerana kuat ingat itu, maka diluahkan melalui lidah. Ya. Apa jalan yang boleh nak terjemahkan apa yang dalam hati kita itu? Lidah.
Lidah ini Allah jadikan satu alat supaya turjumanul qalbi, nak terjemahkan apa yang ada di dalam hati. Semua amal-amal ibadat yang kita buat itu, yang kita baca itu, dia terjemahan daripada dalam. Kalau sebenar-benar kita beribadatlah. Tapi kita peringkat awal ini masih terpisah antara lidah zahir dengan yang batin itu, hati itu. Ya. Jadi pengajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengajian yang dididik kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak selaraskan apa yang disebut di luar itulah yang ada di dalam. Apa yang ada di dalam itulah yang disebut di luar. Kalau sebutan luar lain, dalam lain, itu ada nifak di situ. Munafik jadi munafik sebab tidak selaras apa yang ada dalam dan apa yang ada luar. Kita tidaklah munafik, tapi sifat-sifat nifak itu. Kalau kita biarkan amalan kita 20 tahun, 30 tahun, baca di luar tapi dalam ingat yang lain. Apa yang kita sedang bina itu? Sebab itu kita tidak dapat mengalami merasai manis ibadat itu. Sebab kita tidak berhubung suatu ibadat itu. Tujuan kita beribadat supaya terhubung dengan siapa yang kita ibadah itu. Sembahyang itu, yang mana? Ya. Tapi kalau kita ibadat demi ibadat, tapi tak terjalin hubungan dalam hati dengan siapa yang kita ibadat, itu jadi adat. Dibezakan adat dengan ibadat itu. Adat itu perbuatan yang dibuat berulang-ulang. Hari demi hari, hari demi hari, jadi adat. Ibadat itu satu perbuatan yang dibuat disertai dengan hadir hati dengan Allah. Itu ibadat. Sebab itu dikatakan hudur qalbi ruhul ibadah. Hadir hati itu ruh bagi ibadah. Ya, ibadah kalau tidak ada ruh, macam jasad tak ada ruh. Semua ada. Harta ada, rupa ada, paras ada, semua ada. Yang tak ada roh saja jasad itu. Ada nilai orang itu. Dia akan dibungkus dengan kain putih. Begitulah ibadat yang kita buat 5 kali sehari ini. Dan banyak lagi ibadat-ibadat yang sunat itu. Kalau kita tak beri tumpuan pada bahagian hati itu, maka jadilah ibadat itu adat. Maka di dalam kitab ini, dia nak bersihkan hati itu. Supaya tujuan segala ibadat itu tercapai. Ya, tujuan ibadat itu tercapai. Kalau tidak kita semayang subuh, semayang zuhur, baguslah. Ya, pada luaran tu kita buat ibadat. Tapi kalau tak terhubung, tak capai. Macam kita pergi kedai makan Arab, tapi tak makan nasi. Pergi dah kedai makan Arab itu, 1 jam duduk situ, tak makan apa. Jadi keluar saja. Ya. Begitulah. Orang yang datang dah masjid, semayang dah, tapi tidak ada hadir hati, tak berhubung. Keluarlah kita hal keadaan kosong. Jadi akhir zaman ini, banyak ibadat itu telah dicabut rohnya. Jadi sebab itu bila kita keluar nanti, kita tetap orang yang sama. Sepatutnya setiap kali kita keluar daripada masjid, setiap kali kita keluar daripada pengajian itu, kita orang yang baru. Dapat kesegaran. Macam kita keluar daripada gym center itu. Hari ini dah angkat 5 kilo, besok 10 kilo. Keluar itu dah semangat lain. Ya. Jadi sebab itu dia kata di sini, jalaul qulub, maka dibersihkan hati itu supaya tertegak pusatan tumpuan itu. Maka kita baca kitab sedikit. Dia kata di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan rahmat Allah dan salamnya ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Itu mukaddimahnya. Sesungguhnya telah berkata Al-Arifun Billah Syekh Al-Khafi kepada sebahagian saudaranya pada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Ketahuilah olehmu bahawa jalan nak menuju kepada Allah Taala itu dengan menurut bilangan kiraan nafas segala makhluk Allah. Jadi dia kata di sini, ketahuilah olehmu, siapamu ini? Hei orang-orang yang benar-benar nak menjadi hamba Tuhan,
Orang yang benar-benar nak buat persiapan nak balik ke alam yang baqa, dengarlah sini. Ketahui olehmu, jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala itu adalah dengan menurut bilangan kiraan nafas segala makhluk Allah. Banyak. Ya. Apa saja makhluk Allah yang bernafas di atas kulit muka bumi ini, berapa banyak? Banyak itulah jalan untuk kita menuju kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita kata, tidak ada alasan yang kita kata susah nak ingat Allah, payah nak ingat Allah. Sebab itu sangkaan kita, itu kejahilan kita. Manusia tidak ingat Allah kerana jahil, bukan kerana nak ingat Allah tu susah, kerana dia jahil. Kalau diberi penerangan tauhid, kalau diberi penerangan segala ilmu-ilmu itu, maka menjadi mudah untuk dia tengok saja ingat. Ya, tiap-tiap suatu itu menunjuk kepada sesuatu. Tidak ada sesuatu itu menunjuk pada dirinya, mesti menunjuk pada yang lain. Kitab menunjuk pada ilmu. Ya. Apa saja Allah jadikan alam ini dalil yang menunjukkan kepada madlul, yang menjadikan dalil itu. Jadi dia kata di sini, jalan nak menuju kepada Allah tu sebanyak kiraan bilangan nafas makhluk. Maksudnya buka mata saja memang dah terbentang luas jalan kita nak kenal Allah. Ya, macam kita duduk dalam istana itu, semuanya menunjukkan kepada sultan yang ada dalam istana itu. Kalau kita tengok meja dalam istana itu, meja istana, kereta, kereta istana. Ya, semua dalam istana itu menunjukkan kepada istana, dan istana itu menunjukkan kepada sultan. Kalau tidak ada sultan dalam istana itu, tak ada nilai istana itu. Begitulah dunia ini, semuanya menunjukkan kepada Khalik yang mencipta segala tiap suatu, termasuk diri kita itu sendiri. Jadi dia kata begitu. Maka jalan yang kami nak tunjukkan kepada engkau terhadapnya adalah lebih hampir segala jalan Allah Ta'ala, kerana sesungguhnya ia adalah jalan segala orang yang cinta kepada Allah. Maka dia kata di sini, jalan itu banyak. Maka jalan yang nak ditunjukkan sini, jalan yang paling hampir, yang paling mudah, yang paling cepat. Ya, macam kita daripada sini nak pergi Kuala Lumpur, banyak jalan, ikut sini boleh, ikut Terengganu pun boleh juga, nanti patah balik ikut Greek sana masuk balik. Tapi yang nak ditunjuk ni jalan highway, jalan cepat. Apa jalan itu? Kenapa dia cepat? Kerana sesungguhnya ia adalah jalan orang yang cinta kepada Allah Ta'ala, yang berjalan mereka itu dengan jazbah Allah. Sebab jalan ni jalan kasih. Ya, kita kalau buat sesuatu dengan kasih ataupun buat sesuatu dengan tidak kasih, cepat perkara yang dibuat dengan kasih itu. Ya, kalau kita nak musafir dengan satu orang yang kita kasih, kalau kita nak berkeluar dengan satu orang yang kita kasih itu, cepat. Siap kita cepat, sampai pun cepat. Tapi kalau kita nak keluar dengan orang yang kita tidak kasih, yang kita tidak suka, ya, lambat saja. Jalan pun terhege-hege. Nak pergi tak nak pergi, nak pergi tak nak pergi. Ada alasan saja memang tak nak pergilah. Itu dibezakan. Maka jalan yang nak ditunjukkan di sini, jalan yang cepat sebab dia berjalan dengan kasih. Berjalan dia dengan jazbatullah. Mana dia jalan sikit tapi tarikan dia kuat. Ya. Dia jalan sikit tapi ditarik tu lebih, sebab ada kasih itu. Ini yang nak ceritakan dalam kitab ini. Jadi katanya, jadi inilah jalan yang dipilih oleh ahlullah. Inilah jalan-jalan yang telah dipilih dengan segala orang-orang Allah, kekasih-kekasih Allah yang sampai kepada Allah itu kerana jalan ini. Bukan dengan amal, melainkan hanya dengan tabiat, ialah asal sampai kepada Allah. Bukan dengan amal tu maksudnya bukan dengan paksaan. Kita hari ini banyak kita beramal ni kerana terpaksa beramal. Kenapa semayang? Kena semayang. Kenapa masuk kelas ni? Kena masuk kelas. Tak masuk nanti apa pula orang kata. Ya. Kenapa buat ini? Kena buat. Kena itu terpaksa lah. Bukan kenapa datang semayang, kerana saya kasih rindu dengan Allah, sebab tu saya semayang.
Kerana inilah saat-saat yang saya nanti-nantikan. Tak ada itu. Ya. Jadi itu asal sampai kepada Allah itu dengan tabiat, yakni dengan nalurinya. Selagi kita merasakan ibadat ini perkara yang kena buat, perkara yang terpaksa buat, selagi itulah kita tak dapat betul-betul sampai kepada Allah. Jadi dia kata di sini, sampai satu orang itu kepada Allah dengan tabiatnya. Ini dengan itulah dirinya. Ya. Macam mana kita hari ini berhubung dengan makhluk itu. Tak kiralah suami, isteri, anak, ibu, kawan, sahabat. Jadi kita berhubung dengan mereka itu bukan terpaksa. Memang itu dah jadi tabiat kita. Hari-hari berjumpa mereka, hari-hari berhubung. Jadi ringanlah. Ya. Ibadat ini berat. Berat nak sembahyang subuh ini. Walaupun 5 minit saja. Ya, tapi berat. Lagi zuhur lagi 4 rakaat. Oi, ingat senang. Ya. Nafsu bercakap begitu. Tapi nak pergi Kuala Lumpur 3 jam. Nak jumpa kawan 2 jam. Nak main bola 1 jam. Nak buat kerja ini 8 pagi 5 petang, 8 jam pula. Tak berat. Sebab itu dah jadi tabiat dia. Kita sepatut begitulah. Sembahyang ni jadi tabak, jadi benda yang telah dicop, benda yang dah menjadi sedarah sedaging, sebati dengan diri kita itu. Baru dia jadi ringan. Jadi kita ni kalau sampai kepada Allah ni dengan jalan tabiat, sepatutnya macam mana kita lalai hari ini. Macam saya sedang bercakap di sini, sama ada saya sendiri lalai ataupun yang sedang mendengar, tapi dah menjadi tabiat dia dengar pada telinga, tapi fikirannya, ingatannya pada yang lain. Itu tak payah usaha, dah automatik, dah mahir. Macam kita sembahyang tak khusyuk, mahir tak? Mahir. Ya, sembahyang tapi tak khusyuk, itu kemahiran kita. Sembahyang nak khusyuk ni, ni kena ni. Ini yang kedut keningnya, ya, tunduk lagi sakit urat lehernya. Itu masih lagi kita berusaha, belum jadi tabiat kita. Sedangkan sudah 40 tahun kita sembahyang, kita dah nak balik dah menghadap Allah. Bila-bila Allah akan panggil kita. Tapi sembahyang kita masih lagi belum jadi tabiat kita. Masih lagi menjadi amalan yang kita kena mujahadah. Kita kena lawan nafsu kita. Jadi kenapa begitu? Sebab kita tidak ada penerangan-penerangan ilmu yang menerangkan hakikat kenyataan itu. Sebab itu dia jadi susah. Sebab itu dia jadi berat. Sebab itu dia jadi jauh. Ya. Jadi di sini nanti dia akan terang semua itu. Jadi dia kata asal sampai orang kepada Allah itu dengan tabi'ah. Ini dengan sendirinya. Ingat kepada Allah itu dengan sendirinya. Ya. Macam kita bercinta lah. Bila kita bercinta dengan satu orang yang kita kasih itu, nak kena usaha supaya ingat dia tak? Macam mana Pakcik? Kita kasih orang itu, tapi nak ingat dia tu kena duduk tempat gelap, kena tak ada orang boleh ganggu, baru boleh ingat dia. Tak ada, tengah makan pun ingat dia, tengah mandi pun ingat dia, tengah sibuk ni kerja 1000 orang kat depan pun teringat dia. Ya, teringat dia selalu. Jadi ingat kepada dia itu atas jalan usaha ke jalan tabiat? Jalan tabiat. Begitu sepatutnya kita ingat Allah. Ini kita nak ingat Allah, kena tutup dengan selendang lagi, tutup lampu, tarik tasbih pula, seorang pun tak boleh ganggu, baru dapat ingat Allah. Ya. Tak apalah, itu peringkat awal, bagus. Itu latihan. Suluk-suluk yang buat itu, zikir-zikir itu kita perlu. Itu latihan kita nak ingat Allah. Sampai satu tahap, kita ingat itu dah jadi tabiat kita. Ya. Jadi itu kata di sini. Asal sampai kepada Allah itu dengan tabiat yang disertai istiqamah atas syariat Allah. Ini syaratlah. Dengan syarat dia mesti istiqamah atas syariat Allah. Ni kadang dah ingat Allah, tak perlu semayang lagi. Nak semayang apa? Dah ingat Allah dah. Dah yakin dah ingat Allah, tak payah semayang dah. Ya. Itu tak betul. Itu tak ada syariat pula. Lagi kita ingat Allah, lagi kita banyak semayang, lagi banyak ibadat. Sebab lagi kita nak luahkan.
Ini dia kata saya tak payah semayang sebab dah ingat Allah. Ya. Pakai niat saja cukup. Pejam mata, cukup, semayanglah tu. Jadi jangan kita melampaui. Siapa orang yang paling ingat Allah? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pula nabi tak semayang. Ya. Orang-orang Allah itu merekalah orang yang paling ingat Allah. Tak lekang hatinya itu. Tapi lagi banyak ibadat dia. Ya, lagi banyak taubat dia, lagi banyak istighfar dia, lagi banyak. Jadi dia kata di sini ingat Allah yang disertai istiqamah. Mana berterusan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Justru itu saya memberikan nama judulnya. Maka pengarang ini Syekh Abdul Samad ini, ya, Tuan Tabal ini dia mengatakan, saya namakan kitab ini dengan Jala'ul Qulub bi dzikrillah. Yani menyuci hati itu dengan ingat sebut akan Allah. Jangan kita perlekehkan satu sebutan kita nama Allah itu. Ya, sebut Allah, Allah, Allahu Allah, ataupun la ilaha illallah, la ilaha illallahu, la ilaha illallah. Apa saja sebutan yang kita sebut Allah itu, jangan kita lekehkan. Sebab satu sebutan yang disertai dengan hadir hati itu akan menyucikan hati. Ya. Jadi setiap masa kita boleh cuci hati kita itu dengan hanya menyebut ingat kepada Allah. Tinggal lagi kita tak usaha ke arah itu, tak ada effort. Ya. Yang senangnya apa? Kita biarkan hati kita tu lalai. Tak payahlah ingat Allah, susah, tak selesa, tak biasa sehingga tak ada rasa. Ya, yang dah selesa apa? Ingat makhluk saja, ingat kerja, ingat duit, ingat harta, ingat benda, ingat orang, ingat tempat, itu dah biasa. Itu dah selesa dan sampai dah dapat rasa. Nak ingat Allah ni susah, tak biasa, tak selesa, ya. Tak ada rasa lah. Itu biasa, selesa, rasa. Apa saja yang kita biasa buat, kita rasa selesa. Apa saja yang kita rasa selesa itu, kita rasa apa yang kita rasa selesa itu. Macam kita lalai kepada Allah itu, dah biasa dah. Dan selesa dah. Dan itulah yang kita rasa. Tapi nak ingat Allah itu, jenuh. Ya, tak selesa. Maka dia kata di sini, maka saya namakan kitab ini Jala'ul Qulub bi dzikrillah. Artinya mensucikan dan membersihkan hati itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah olehmu bahawasanya segala hamba itu dapat dikategorikan kepada 3 bahagian. Ya. Sekarang dia nak masuk perbahasan lah. Tadi dia terang dulu apa kitab ini, bagaimana jalan-jalannya itu sedikit sebanyak, nak naikkan rangsangan itu. Ya. Supaya kita nak masuk dalam medan itu. Tapi kalau tuan kitab sudah baca begitu dan begini, tapi tak naik rangsangan itu, ya, itu maknanya rangsangan lain lah itu. Jadi dia kata di sini, ketahui olehmu bahawa segala hamba itu dapat dibahagikan kepada 3. Hamba yang seluruh hamba Tuhan ni bahagi pada 3. Tengok kita yang mana. Yang pertama ahli dunia, iaitu orang-orang yang jahil lagi lalai kepada Allah. Ini yang pertama. Ini yang banyaklah. Ahli dunia. Apa makna ahli dunia ini? Orang banyak kereta ke? Orang banyak rumah ke? Orang pangkat besar ke? Bukan. Itu bukan tepat makna itu. Yang kata ahli dunia ini orang-orang yang jahil. Ya, jahil apa? Mana jahil tentang kehidupan ini, jahil tentang Tuhannya. Kita datang ke kulit muka bumi Allah ini, Allah lahirkan kita itu, Allah bagi semua anggota-anggota sehingga kita sempurna dari saat kita bayi sampai sekarang itu, supaya cari jalan nak kenal Allah. Tapi kita tidak lagi kenal Allah, sudah 40 tahun umur kita. Ya, kita lebih kenal isteri kita lagi, kita lebih kenal anak kita lagi, lebih kenal bos kita lagi.
lebih mahir tentang kereta kita lagi, lebih mahir tentang komputer lagi, lebih mahir tentang binaan semua itu. Tapi kita tidak mahir tentang Allah. Sedangkan Allah jadikan kita itu supaya mahir tentang Dia. Mana tengok saja semua teringat Dia. Semua kita tahu tentang sifatnya, tentang perbuatannya, tentang nama-namanya. Ya, itu tujuan dia. Kalau kita tidak mahir itu, masuk kita. Ahli dunia itu orang-orang yang jahil. Sudahlah jahil, lagi lalai kepada Allah. Hati dia itu tak ingat Tuhan. Itu ahli dunia. Ya, peringatan demi peringatan telah diberi, tapi masih dia tidak sedar. Bila dia mungkin sedar? Bila kaki dah tergantung dekat hospital nanti. Ya, bila dah tak boleh jalan macam kebiasaannya. Tapi dah lambatlah waktu itu. Ya, kita nak sedar sekarang. Jangan kita kata saya nanti umur 50 nanti, saya dah pencen nanti, saya nak tumpu betul-betul lah. Ya, sekarang umur berapa? Sekarang 43. Habis daripada 43 sampai 50 tu tak payah tumpu. Mana yang sampai dulu ni? Pencen dulu ke mati dulu? Ya, pencen tu kita tahu dah umur 50. Mati tu keluar masjid ni pun boleh mati. Tak perlu sakit, tak perlu tunggu kanser, tak perlu covid. Keluar saja terjatuh sikit mati. Berjalan sikit berlanggar mati. Duduk pergi berkemah, bukit runtuh mati. Sihat semua itu. Ya, kematian ini la ta'khiru walau sa'ah. Dia tak akan tangguh walaupun sesaat. Jadi kalam-kalam yang mengatakan, saya tunggu pencen nantilah, saya tunggu nantilah bila dah dapat anak pertama nanti, saya balik umrah, balik haji nanti, insya-Allah lah saya nak ikut semua. Jangan. Sekarang. Ya, besok dah pencen, dia ada lain pula lagi. Saya nak buat ini pula. Ya, besok dah balik umrah, ada cerita lain pula. Takkan nafsu dia nak main kita itu. Ya, dia nak tangguhkan perjalanan kita nak kenal Allah itu, dia buat alasan-alasan begitu. Besok dah sampai masa yang dia janji itu, dia tak kota. Orang kalau betul-betul nak berubah, al-an, sekarang. Ya. Sebab tu dia kata di sini, ahli dunia itu orang-orang yang jahil, lagi lalai kepada Allah. Mana dia tidak mahu menuntut ilmu, dia tak mahu pun kenal Tuhan, dan dia tak rasa pun kenapa nak kena kenal Tuhan. Yang dia tahu, dia nak keluarga dia bahagia, harta dia cukup, simpanan cukup, apa yang dia nak ada cukup. Anak semua dah kerja, semua belajar bagus. Baguslah, bukan salah. Tapi kita dengan Tuhan itu bagaimana? Apa didikan yang berlaku saat demi saat pengenalan kita kepada Allah itu? Dia tidak ada rasa itu. Ya. Dan hati dia pun lalai dengan Allah. Dia tak perlu pun risau hati dia ni ingat Allah tak ingat Allah. Janji aku semayang. Khusyuk tak khusyuk itu nantilah balik haji nanti. Ya. Jadi janji semayang. Jadi itu belum lagi, itu dikatakan ahli dunia. Ya. Yang kedua sikit lagi, ahli akhirah. Ini orang yang gemar kepada akhirat, iaitu orang yang takut kepada api neraka dan gemar kepada syurga. Ada juga begitu. Ya. Dia kira nak beramal, kenapa nak masuk syurga? Bagus, bukan tak bagus. Tapi ini tingkatan yang kurang lagi. Ya. Kenapa beramal ni? Nakkan syurga, itu kalau di akhirat. Kalau di dunia, nak murah rezeki, nak lulus ini, nak lulus itu. Bagus, tak ada masalah. Tapi belum betul-betul ikhlas lagi. Dia kaitkan amal itu kerana sesuatu. Kenapa sembahyang? Nanti tak sembahyang kena seksa, masuk api neraka, sakit ya. Tak tahan. Jadi semua amalan-amalan dia itu kerana sesuatu yang dimahukan ataupun kerana satu yang diminta jauh. Dan golongan yang ketiga yang terlebih tinggi martabatnya itu ahlullah. Ini golongan orang-orang Allah, kekasih-kekasih Allah. Siapa mereka itu? Iaitu orang yang cinta lagi asyik kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang cinta lagi asyik
lagi rindu, lagi teringat, lagi tenggelam karam hatinya itu dengan Allah. Ini golongan yang paling tinggi. InsyaAllah pada masa yang akan datang kita akan terangkan lagi lebih detail. Ya, sekurang-kurangnya hari ini kita boleh bawa balik sesuatu. Kita boleh, tujuan kita baca ini supaya kita nak tengok diri kita, jangan kita tengok orang lain. Ya, aku ini mana ni? Ahli dunia kah? Ahli akhirat kah? Ataupun ahlullah? Ya. Tapi kebanyakan kita itu masih lagi duduk pada tahap pertama itu. Walaupun kita sudah ibadat pada zahir itu. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan penerangan itu sedikit sebanyak membantu kita berjalan menuju kepada Allah, bertambah mahir kita, bertambah kenal kita, bertambah membuat persiapan kita sebelum Allah pejamkan mata kita, keluarkan roh kita itu nak berpindah ke alam akhirah yang kekal abadi itu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana wafiqna wahdina ila siratikal mustaqim. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا الله يا الله يا الله. Wahai Tuhanku, Engkaulah maksudku, Engkaulah tujuanku, Engkaulah cita-citaku, Engkaulah harapanku, Engkaulah tumpuanku, Engkaulah kemahuanku, dan ada pun yang lain dari Engkau ini semuanya jalan-jalan untuk aku bertambah kenal dan bertambah kukuh terhadap-Mu. Apa sahaja yang Engkau redha ya Allah, walaupun padanya ada susah, ada senang, ada untung, ada rugi, ada sakit, ada sihat, ada dapat, ada tak dapat, ada pahit, ada manis. Kalau di situ ada redha-Mu, maka itulah yang menjadi tuntutanku. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.